Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, apa khabar kepada anda semua? Anda yang menonton rancangan kita special malam ni yang kita buat satu sesi khas. Okey, yang kita nak bawakan satu topik yang menarik dan saya nak welcome, saya nak ucapkan selamat datang kepada anda semua yang menonton sama ada secara Zoom ataupun secara Facebook Live, dan saya ucapkan juga welcome kepada para kita punya circle ultimate yang paling tinggi sekali yang mendapat bimbingan selama setahun, dan kita juga ada circle platinum di bawah ultimate, juga usahawan-usahawan yang kita bimbing secara banyak ni sekarang ni oleh kerana PKP, banyak kita guide secara online. Okay, so macam siapa yang dah ready ni untuk sesi pada malam ni? Okay, dah ready belum ni? Saya nak tengok berapa ramai kat sini yang sudah pun bersedia. Kan yang dah bersedia untuk kita bawakan satu topik yang istimewa, dan juga kita akan ada macam special, ada hadiah daripada saya, dan hadiah yang kita juga dapatkan daripada panel kita. Malam ni kita ada seorang yang sangat luar biasa orangnya, terkenal. Okay, banyak kita nampak di social media, di radio. Saya selalu dengar dia cakap di Radio Sinar. Kan, pesan dia selalu pesan tentang kalau FB Live jangan buat macam ni. Kan, untuk yang berniaga kena jujur. Banyak soalan-soalan yang beliau ni selalu jawab di radio-radio, di kaca TV, social media apatah lagi. Jadi kita bawakan seseorang yang sangat dikenali, okay, yang diangkat dalam dalam kalangan masyarakat, sangat dihormati, dan saya pun pernah ada macam keinginan untuk nak bercakap dengan beliau ni. Berapa ramai dah ready untuk saya bawakan tetamu kita pada malam ni? Cepat, cuba nak teka dulu agak-agak siapa kan yang berada dalam Zoom kita malam ni ataupun secara live kita, berapa ramai. Cepat, dan saya nak juga anda pastikan sharekan link untuk join sesi kita malam ni kepada kurang-kurang kepada 3 orang kawan anda. Kalau anda yang join secara live Facebook, jangan lupa tag 3 orang kawan. Manalah tahu kan dia dapat manfaat, dia doakan kita sebab kita share pada dia, dan anda pun dapat manfaat, anda pun paling penting dapat keberkatan. Dan apa pun saya juga nak ucapkan selamat doa saya, keselamatan, perlindungan kepada semua rakyat Malaysia, kepada semua orang di dunia ni, dan terutama kepada anda yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Selangor. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara anda semua dan kita semua, dan mudah-mudahan kita akan dapat jumpa penawar ataupun vaksin kepada COVID-19 ni, insya-Allah. Saya tak nak buang masa, saya nak bacakan dulu profil tetamu kita. Beliau berasal daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang pula. Aku dah pening dah ni. Pulau Pinang. Saya bila sebut Pulau Pinang je ni, tak dapat lari daripada nasi kandak punya gambaran tu. Okey. Beliau berumur 36 tahun, berpendidikan tertinggi adalah dalam ijazah sarjana syariah. Okey, fiqh dan usul di Universiti Malaya. Beliau juga adalah penerima anugerah khas Maulidur Rasul Negeri Pulau Pinang 2011. 2015 pula dianugerahkan sebagai pendakwah muda negara. Kemudian macam tadi yang Cikgu Tuan Mazian bagi tahu, dia menyampaikan talk dan ceramah di University of Manchester, United Kingdom, buat kuliah mega di Melbourne, Australia pula, buat pula di Empire Brunei dan di dalam Malaysia, dan beliau juga adalah panelis. Anda biasa nampak beliau ni di kaca TV ke, social media ke, radio tiap-tiap hari dengar. Siapa dengar Sinar tu, anda akan dengar kempen Sinar Pagi dihebatkan oleh Najib Asadok, Momentum Internet. Kemudian adalah selalu ustaz ni pun akan bersoal jawab dengan DJ-nya tu. Okey? Saya tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput tidak lain tidak bukan,
Okey, beliau adalah memenangi program Imam Muda pada tahun 2010, juara Imam Muda Astro Oasis 2010. Saya dengan ini membawakan kepada anda, dijemput yang saya kasihi, yang saya hormati, Al-Ustaz Imam Muda Ashraf. Dipersilakan berada dalam talian sekarang. Baik, Assalamualaikum. Dengar suara tak? Okey Ustaz, baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, apa khabar? Dengar tak suara saya? Dengar Ustaz. Clear Ustaz. Line clear. Okey, alhamdulillah. Okey Ustaz, malam ni Ustaz, Ya. kita nak bercakap tentang topik usahawan yang dermawan Ustaz. Tajuk bagus Jadi tu. mungkin sebagai pengenalannya Ustaz, ada orang kata kita nak tunggu kaya baru derma Ustaz. Mungkin itu boleh menjadi pembuka untuk sesi malam ni Ustaz. Dipersilakan Ustaz, tafadhal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seronok saya pada malam ni, saya bersama dengan, saya tak pastilah siapa abang, siapa adik ni. Najib Asadok Saya saya tak pasti. 37 tahun Ustaz. Berapa? 37 tahun. Kira abang lah. Kira Senior saya setahun daripada Ustaz lah. Muda setahun. Alhamdulillah. Juga semua rakan-rakan tim ataupun circle Najib Asadok. Nama ni selalu saya dengar. Lepas tu selalu saya lalu highway, saya nampak muka tepi jalan. Panas Ustaz, saya berdiri tengah-tengah jalan tu Ustaz. Banyak kali, okey. Alhamdulillah. Dengan topik hari ni, topik yang baik. Topik yang mana, ini topik yang menceritakan tentang orang-orang yang berjaya sebenarnya. Okay, jadi bila cerita tentang orang berjaya, ramai orang berjaya dekat atas dunia ni. Macam-macam jenis gaya berjaya. Tetapi ada orang yang berjaya, namanya subur sampai hari ini. Sebab itu kita tengok, kata Prof ataupun kita panggil Pak Buya Hamka, dia menyebut, manusia ni ada meninggal dunia pelbagai cara. Tapi ada ketikanya dia meninggal dunia di tanah perkuburan yang sama. Ya. Orang yang urus jenazahnya orang yang sama. Betul. Jenis tanah yang sama. Kadang-kadang satu tanah perkuburan yang sama. Betul. Tetapi pasti dua jenazah kalaulah tanam di perkuburan yang sama, resume mereka depan Tuhan pasti berbeza. Nombor dua, kalaulah tanah yang mengambuskan dia orang, jenazah yang mati tu, tanah yang sama, tapi orang meninggalkan kuburan akan bercerita-cerita yang berbeza. Satu orang balik cerita-cerita tentang dia, satu lagi orang habis begitu saja tanpa ada cerita tentang dia. Sebab itu Pak Buya Hamka dia menyebut, jadilah orang yang bila jenazah dikebumikan, jenazah kita dikebumikan, orang pulang dalam keadaan bercerita-cerita tentang kebaikan kita. Inilah yang dinamakan kematian yang tidak mematikan. Ini kita nak tu. Kematian yang tidak mematikan. Jadi banyak memberi manfaat bagi orang sehingga dia dah meninggal dunia, namanya mungkin, umurnya mungkin 40 tahun, 60 tahun. Rezeki manusia beza-beza, ada 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tetapi ada orang umur 40 tahun tetapi namanya subur ratusan tahun. Sebab itulah kita nak nak cerita tentang usahawan yang dermawan. Ada satu perkataan macam tadilah. Abang Najib Asadok kita, saya kata abang lah setahun. Sebut tentang macam mana orang tu kaya dulu baru nak derma. Betul? Betul Ustaz. Dia mungkin kaya dulu baru nak jadi dermawan. Ada satu hadis, saya kupas sikitlah hadis. Seorang sahabat Nabi nama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia duduk ramai-ramai depan Bukit Uhud waktu nak perang. Waktu nak perang tersebut, sahabat Nabi pernah menyebut, apabila datang angin yang meniup, kain Ibnu Mas'ud terselak. Saya pula hari ni duduk kat rumah pakai kain. Live. Tak clear ke suara saya? Dengar Ustaz, dengar Ustaz. Jelas clear. Okay. Teruskan Ustaz. Jadi bila duduk kat padang pasir ni, tiba-tiba kain terselak. Jangan dunia skrin ni. Bila kain terselak tu, orang nampak betis kering Ibnu Mas'ud. Orang nampak dia punya betis tu kecil. Bila orang nampak betis kering kecil, orang pun cakap lah, kata, nak berjihad tetapi betis kering pun kecil. Nak berjihad, badan pun tak sadar. Nak berjihad, badan pun tak kuat. Macam mana nak berjihad?
Tapi orang tak cakap, sahabat Nabi tak cakap secara direct. Mereka cuma tersenyum. Nabi faham mereka tersenyum sebab nampak betis kering yang kecil. Subhanallah, Nabi cakap apa? Nabi kata, jangan tengok pada betis kering Ibnu Mas'ud. Kerana iman Ibnu Mas'ud, dia sedekah satu kolej saja. Satu kolej sahaja dia sedekah, lebih baik daripada kamu sedekah satu bukit Uhud. Okey, apa Nabi nak bagi tahu? Tuhan dia melihat kepada apa yang kita beri berdasarkan keimanan kita. Ada orang bagi banyak, belum tentu dia lebih baik daripada orang yang bagi sikit. Saya tanyalah. Mungkin Najib As-Sadaq ni pernah mendengar nama Abu Dahdah. Pernah dengar tak nama Abu Dahdah? Rasa pernah dengar Ustaz, dia dalam riwayat. Abu Dahdah ni, kalau tanya orang pun tak berapa pernah dengar. Biasa orang pernah dengar Osman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kan? Nama-nama yang kawan yang famous ni. Rajin menderma, rajin bersedekah. Abu Dahdah ni jarang orang dengar. Jarang orang kenal. Tapi kalau ikut sejarah Abu Dahdah ni dia korbankan, dia sedekah. Berapa banyak dia sedekah? Hampir 600 pokok kurma. 600 Ustaz Okey. 1 ekar boleh pergi dalam 60, 40 ke 50 ke 60 batang pokok. Bayangkan kalau 600 bermaksud hampir 10 ekar tanah. Dengan pokok-pokok sekali dia derma free macam tu saja. Tapi nama dia tak famous macam mana sahabat lain. Sebab apa? Sebab bukan isu tentang banyak, tetapi isu keikhlasan hati. Sebab itu Nabi menyebut Ibnu Mas'ud, kalau dia sedekah satu kolek, lebih besar daripada gunung Uhud kalau kamu sedekah. Lepas tu bila kita memberi sumbangan, kita tengok berapa banyak yang kita bagi ataupun kita melihat berapa ikhlas yang kita bagi. Jadi kita kempen hari ini adalah bila you bagi, insya-Allah Allah akan tambah sesuatu yang tak disangka-sangka. Tapi tu Ustaz, kalau kita tengok apa yang berlaku dalam masyarakat kita, kan? Kadang-kadang ada setengah orang kita yang berniaga, macam Ustaz cakap tadilah, Allah Ta'ala bukan memandang kepada berapa banyak. Tetapi bagaimana kita ni nak mengikhlaskan diri Ustaz. Ya. Tapi untuk peringkat awal Ustaz, kadang-kadang kita ni ada isu juga, susah kita nak ikhlas. Pertama sekali kadang-kadang ada setengah orang yang berniaga ni, situasinya Ustaz, dia adalah macam dia bagi sorok-sorok, orang kata, hangpa tak pergi derma ke? Hang kaya-kaya ni nak buat apa? Kan kadang orang macam tu Ustaz. Bila dia post pula kat social media dengan niatnya, okey aku pergi derma sedekah, ambil gambar, post di Instagram ke, Facebook ke, supaya orang lain pun terinspirasi dan mungkin ada orang menjadi ingatan. Kau dah berniaga tapi kau tak pergi sedekah. So kita pun post di social media, tapi ada orang pula kata, apalah riak pula ni, tunjuk gambar pula. Jadi macam mana Ustaz nak menangani kedua-dua situasi ni, nak mengikhlaskan hati kita untuk nak bersedekah, nak derma kepada orang dalam keadaan yang kita nak melatih diri kita menjadi seorang yang ikhlas menderma tu Ustaz? Okey, dia simple ya. Istiqamah akan mendatangkan ikhlas, ikhlas akan mendatangkan istiqamah. Okey, istiqamah mendatangkan ikhlas, ikhlas akan mendatangkan istiqamah. Kita nak istiqamah, kita kena buat ikhlas. Bila ikhlas, kita akan istiqamah. Kalau kita nak dapat ikhlas pula, kita kena istiqamah dulu. Jadi dia tak macam kita fikir, mana dulu, telur ke ayam? Ayam ke telur wujud dulu. Pening tu Ustaz. Kan, telur ke ayam, ayam ke telur. Dia dua-dua kena seiring. Sebab, saya bagi contoh, apabila seorang itu istiqamah pergi ke masjid ulang-alik. Dia pergi ke masjid, setiap hari dia pergi ke masjid. Kalau ada orang datang puji dia, rajin pergi masjid Pak Haji, dia tak akan rasa riak sebab memang setiap hari dia pergi ke masjid. Betul. Tapi kalau dia baru first time pergi ke masjid, tak pernah pergi ke masjid, tiba-tiba baru first time pergi, orang pun puji, rajin pergi ke masjid, mungkin dia akan rasa, wah aku baik sikit. Tetapi nak mencapai tahap ikhlas itu, apabila dia merutinkan perkara tersebut, orang puji pun dia tak lut, orang kutuk pun dia tak rasa apa. Betul tak? Nak jadi orang yang macam tu, dia memerlukan proses. Okey, dalam agama dia tidak dilarang untuk kita ni buat dua-dua benda. Dua-dua benda maksudnya kita nak sedekah sembunyi-sembunyi berdasarkan hadis Nabi Ar-Rijal tentang yaumal la dhilla illa dhilluh. Pada padang mahsyar nanti semua orang ada laluan jalannya, tapi ada satu laluan khas, laluan VVIP.
Yang ni platinum ke apa, titanium ke apa kau kan. Dia ada Macam laluan. fast track itulah Ustaz. Fast track, okey. Fast track. Dia ada laluan dia. Fast track dia. Bila kita duduk dekat padang mahsyar, macam-macam gelagat manusia. Semua pakai baju biasa-biasa. Ada tak pakai baju semua dalam gelagat manusia yang biasa. Tiba-tiba ada fast track dia. Fast track dia siapa? Ada 7 golongan. Nabi sebut al-imamul adil wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Dan salah satu yang Nabi sebut, orang yang memberi sedekah, tangan kanan, tangan kiri tak kenal. Okey, itu satu part orang yang bagi sedekah dalam keadaan dia betul-betul tak nak orang tahu. Ada, tak ada masalah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Quran sebut ada orang yang jamu orang makan dalam keadaan dia tak pernah mengharapkan orang cakap terima kasih untuk dia. Menunjukkan ini ada orang yang begitu. Saya mungkin boleh kongsi. Contohlah, kita benda baik kita sebutlah. Contohnya saya sebut tokoh-tokoh banyak dalam dunia, tapi mungkin nak lebih dekat dengan kita, kita sebut yang terdekat, contohnya Abam, contohnya arwah Abam. Ini saya share sikit arwah Abam. Subhanallah. Saya bila pergi majlis pengebumian Abam, antara benda yang saya paling risau adalah kalau aku mati adakah orang seramai begini? Aku ustaz dalam hati. Kalau aku mati orang ramai macam ni tak? Yes, sebab bila melihat keadaan entah daripada mana datang. Okey. Jadi saya tak berapa sangat kata rapat betul-betul dengan abang. Tetapi banyak program dengan dia. Bila kita pergi, lepas dia meninggal, banyak cerita keluar tentang dia. Salah satu ada anak yatim yang pergi ke kubur. Cerita rupanya waktu dia hidup dulu, dialah yang abanglah support hidup dia. Betul? Nombor 2, sebagai contoh. Kalau dalam keadaan pernah pusat zakat sebut cerita tentang dia, abang ni dia pernah balik daripada show tau. Balik show dia pergi kedai mamak. Dia Sadok faham lah, kedai mamak ni kadang-kadang waktu malam tengok bola tu penuh lah. Dia Sadok tak tahulah sokong mana, Manchester ke Liverpool ke tak tahulah. Ramai orang dekat apa kedai mamak, dia ada orang belanja abang, arwah abang. Table dia ada orang belanja. Jadi dia nak bayar, dia pergi dekat kaunter. Bila ada orang bayar, dia malu. Jadi dia kata, saya nak bayar pula table orang. Dia bayarlah satu table. Okey? Satu table tu dia bayar. Tiba-tiba ada fan dia pula dengar, abang takkan belanja satu table ni. Jadi abang pun kata, okeylah saya belanja 3 table depan. Tiba-tiba 2-3 orang lagi dengar. Maka abang buat keputusan, dia cakap apa? Mama, macam saya nak bayar semua orang. Bayangkan punya ramai, kan? Ramai waktu tu. Dekat tengah tengok bola ni, dekat pasang skrin besar, dia belanja semua orang dan kalau ikutkan malam tu saja, dia tak plan untuk derma, tapi on the spot dia bagi RM1,800. Dia bayar tu. Okey, saya nak sebut kita influencer, contohlah. Lah ni orang mengaku influencer kan. Kita influencer kan, contohlah. Ajak Sadok ni influencer lah. Contohlah saya bukanlah, saya macam ustaz biasa ya. Kan? Biasanya orang yang memberi lah ni influencer pun nak sebut pun jadi sensitif. Baik. Influencer ni kalaulah dia tangkap gambar dan bagi tahu, jadikan konten, dia boleh buat tapi dia tak buat. Betul? Betul. Dia dah meninggal, cerita dia keluar. Ini salah satu orang memberi dalam keadaan tak nak langsung untuk di-highlightkan. Dan saya banyak jumpa orang yang kaya raya yang bagi ustaz, tolong bagi duit pada rumah home miskin dan sebagainya. Saya dosa banyak, saya tak nak sebut nama saya langsung, ramai. Itu satu. Nombor 2. Okey. Yang tadi tu, yang jenis, boleh tak bagi duit untuk orang ambil manfaat, tiru gaya kita. Contohlah kan, kita katalah, Quran sebut, intu budus sadaqati fa ni'mahi wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kamu nak sembunyi-sembunyi pun boleh. Kamu nak tunjuk ke orang pun boleh dengan syarat kamu ikhlas. Saya bagi contoh lah. Macam masyhur. Orang yang kita pun kenal. Contohnya Ustaz Abid Liu. Contoh. Bila dia memberikan sedekah, dia nak tunjuk contoh. Bila kita tanya dia pun jiran dengan saya. Jiran kedai lah. Bila tanya dengan dia, kenapa? Dia nak jadi matahari yang menerangi masyarakat dengan kebaikan. Niat dia nak menjadi matahari. Maksudnya orang nampak benda tu dan orang nak tiru. Okey, soal ikhlas tak ikhlas itu pada dia dengan Allah SWT. Tetapi Quran tak pernah melarang untuk dia buat begitu.
Asalkan dia dengan Allah SWT ikhlas, dan juga mungkin ada manfaat lebih besar macam mana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni dia umum bagi semua. Depan orang ramai dia umum. Adakah Abu Bakar tak ikhlas? Tidak. Oh, dia beri Ustaz, dia beri dan dia umumkan apa yang dia beri. Ya, saya bagi semua. Umar kata saya bagi satu per dua pada harta saya. Abu Bakar kata aku bagi semua. Patut dia diam je lah. Dia cakap dia diam lah. Aku bagi adalah. Tak mau cerita ke orang. Tapi kenapa dia sebut? Sebab Nabi pun tak pertikaikan ikhlas dia. Sebab memang dah ikhlas. Jadi ada dua-dua boleh buat. Yang penting macam mana kita nak kawal. Sebab tu saya sarankan untuk diri kita sendiri, istiqamahlah buat kebaikan sampai akhirnya akan datang ikhlas. Dan ikhlaslah dalam amalan, insya-Allah akan datang istiqamah. Orang like tak like, kita tetap memberi. Betul Ustaz. Even bila kita nak posting tu pun Ustaz, kita nak posting di social media, kadang-kadang ada setengah kita ni menganggap macam, ni kalau aku post berapa like? Tak ada like. Macam kita kecewa nak menyumbangkan ilmu di dalam social media. Tapi kalau kita ikhlaskan niat kita, apakah niat kita nak beri, kita tak kisah pun tentang berapa banyak like ataupun tidak. Betul Ustaz Ya, tak kisah pun. Tapi kita nak dapat ikhlas tu bukan senang. Tapi dia proses. Bukan senang. Proses. Okay, macam Ustaz pesan tadi, ikhlas itu perlu istiqamah. Istiqamah itu pun perlu ikhlas. Betul Ustaz? Ya. Dia macam ni. Nak dapat ikhlas, nak dapat keikhlasan, perlu istiqamah. Maksudnya kita buat berulang kali, akhirnya ikhlas. Konsisten. Okay? Konsisten. Akan dapat ikhlas. Kalau nak dapat istiqamah pula, kena ikhlas. Baru dapat istiqamah. Buat betul-betul ikhlas, insya-Allah kita akan buat berterusan. Ya, okey. So adakah anda yang sedang mendengar kita secara Zoom ataupun live ni, adakah anda betul-betul dengar ni? Saya tak nampak dia orang ni respon Ustaz Kita nampak malam ni kita ada beberapa ramai juga penonton malam ni insya-Allah yang kita nak bawakan topik ni sebab selalu Ustaz kita asyik cerita marketing je. Tapi malam ni kita nak bercerita tentang marketing dengan Allah SWT, kan Tuhan yang Maha Berkuasa untuk memberikan kita rezeki. Dan malam ni kita membawakan sesi ni kepada para usahawan di luar sana Ustaz. Jadi boleh Ustaz okey lagi Ustaz Ustaz okey? Saya okey. Saya semua. Kita tanya soalan. Ustaz berada di mana sekarang Ustaz? Saya ada di rumah. Di kawasan Selangor? Selangor, Bangi. Allah. Saya pun pada malam hampir pukul 12.30 malam masih lagi berada di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni? Tak, sebelum ni lah. Okey. Malam yang lepas. Tapi Alhamdulillah saya dah selamat berada di Johor, tapi kita mendoakanlah mereka daripada di Selangor ni supaya terkawal lah segalanya Ustaz, insya-Allah, mudah-mudahan. Oh, Keluang Johor ke Keluang Sungai Buloh tu? Johor. Subhanallah. Saya ingatkan dekat Keluang Sungai Buloh. Ya? Saya ingatkan dekat Keluang Sungai Buloh. Oh no, itu Kuang. Kuang, astagfirullah. Itu Ustaz kurang huruf satu Ustaz. Kalau Ustaz kalau satu lagi huruf, dia akan jadi Kelang. Okay. So kami ni base di Keluang Johor, tapi kita ada cawangan di Johor Bahru dan juga Shah Alam. Oh ya. Anak-anak jati Johor Ustaz. Anak jati Johor, tapi orang kalau kat KL ni Shah Alam lah. Kat Shah Alam lah Ustaz. Keluang ni geng-geng ni lah, geng-geng apa? Syarul Shiro. Itulah Ustaz. Saya terima kasih Ustaz sebab Ustaz, saya selalu dengar suara Ustaz dalam radio Sinar. Okay, bersama Jeb, Rahim, Angah tu. So banyak kadang-kadang sambil kita drive tu dengar banyak benda punya Ustaz yang Ustaz share. Dia orang baik-baik tu, orang-orang warok tu. InsyaAllah kan. Dia menghiburkan, dia mengingatkan kita Ustaz. Ya, sama-sama lah kita. Saya pun nak dengar juga Najib Sadok punya cerita ni. InsyaAllah. Okay. Jadi Ustaz macam ni Ustaz. Saya ni membimbing ramai usahawan Ustaz, dan kita dapati Ustaz, ramai bangsa kita ni nak berniaga Ustaz, tapi mereka ni tak tahu macam mana nak berniaga. Mereka kadang-kadang ada Facebook tapi dia tak reti nak guna, tak tahu nak menarik orang kepada produk dia. Jadi itulah perjuangan kita nak memandaikan bangsa, dan kita dapati mereka ni Ustaz banyak yang struggle. Ada yang jualannya kadang-kadang sebulan RM300, RM500, even walaupun mereka ni duduk di Lembah Kelang. Oh, okay. Inilah usahawan pattern yang saya boleh cakap Ustaz, 80 ke 90% yang berniaga yang datang ke kelas kami secara online adalah mereka yang jualannya bawah RM10,000. Okay. Dan mereka ni struggle dan tak ada siapa nak bantu. Dia cari kat Google Ustaz, dia lagi pening sebab bila dia search,
pemasaran internet dia jumpa mungkin 20 juta carian. 20 juta. Dia lagi pening, mana satu ni nak pilih ni. Okey, tapi ketika mereka ni Ustaz, dalam bimbingan, di bawah bimbingan kami di Momentum, kita nak bantu ramai usahawan. Kalau Ustaz tengok billboard kita pun, kita tulis besar-besar kat situ, kita buat statement, nak bantu, nak bimbing 50,000 usahawan Ustaz. Alhamdulillah tahun ni kita dah membantu lebih 30,000 usahawan setakat ni. 30,000? Yang Alhamdulillah dia dah lebih 30,000 Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah. Tapi mereka ni kadang-kadang Ustaz, ada satu benda cabarannya Ustaz. Bila mereka ni berniaga, of course dia punya pendapatan berbeza daripada orang yang bekerja. Tapi dia ada satu perasaan tahu Ustaz, aku ni kalau berniaga ni boleh ke kaya? Dan Ustaz kita ni, macam saya sini pun Ustaz, masa kecil-kecil dululah kita ni orang susah. Mak saya kerja kilang je Ustaz. Ayah saya meninggal ketika usia saya 11 tahun. So kadang kita nampak orang kaya, nampak, orang kaya ni. Lepas tu buka TV pula, Ustaz, kalau cerita drama Hindustan, orang kaya Ustaz biasa nampak baik ke jahat Ustaz? Kan? Orang kaya je, dia akan menindas orang miskin. Jadi bila kita berniaga ni Ustaz, ramai usahawan kita ni fikir, alamak, macam berdosa pula kalau kaya tu Ustaz. Ya. Apa pandangan Ustaz sebagai imam muda tentang salah ke jadi kaya ni, berdosa jadi kaya ataupun sebenarnya boleh jadi kaya tetapi bersyarat? Mungkin Ustaz boleh kupas tajuk ni Ustaz. Okey, baik. Cantik pula dah, cantik. Baik. Sebenarnya ini salah faham. Saya pun dekat masjid kalau kita nak cerita tentang kaya ni tabu tau Najib. Tabu kan Ustaz? Tabu. Dia macam dunia ni. Macam tu lah. Something macam nak cerita buat duit kan. Betul? Bayangkan dekat masjid, tiba-tiba saya cakap, Pak Haji, anda kaya, anda berjaya. Tengok dia cakap macam. Terperanjat dia. Kalau Najib apa, dia punya tagline apa nama? Kita biasanya buat je. Buat je. Kan nak cakap pun takut. ilmu. Tapi hakikat dia, sebenarnya, untuk menjadi orang kaya dan juga soleh ini, dia sesuatu yang sangat-sangat dituntut. Ya Ustaz. Saya nak cerita sejarah sikit. Kalau kamu tak mau jadi kaya, tak ada masalah. Memang ada pilihan orang yang tidak mahu jadi kaya. Ada. Kan? Tetapi kaya apa dia? Tidak ada langsung dekat tangan untuk disimpan, tetapi semua dikeluarkan. Antaranya orang yang kaya adalah Rasulullah SAW. Saya bagi contoh. Kalau Najib, contohnya, kita ada duit banyak. Kita jutawan, contoh. Kita nak buat satu bisnes, kita nak hire orang marketing. Betul? Kita ada duit berkepuk-kepuk, ada 100 juta. Kita nak hire pekerja, mesti kita hire yang terbaik. Betul? Betul Ustaz. Saya bagi contoh lah, syarikat Petronas lah. Syarikat Petronas. Kita kenal syarikat Petronas. Kalau dia nak panggil orang jadi supervisor ataupun CEO, nak bagi gaji, dia mesti bagi gaji tinggi sebab syarikat besar. Betul. Dan dia mesti pilih orang yang paling baik dekat dalam satu negara tu. Yalah, syarikat terbesar dalam Malaysia, nak lantik pun mestilah CEO paling hebat. Betul. Bayangkan, antara syarikat paling hebat pada zaman Rasulullah adalah syarikat Khadijah binti Khuwailid. Siapa yang buat sale untuk Khadijah? Siapa yang buat marketing untuk Khadijah? Siapa dia punya team sales dia tu? Iya, siapa dia punya team sale? Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tengok, Rasulullah SAW, dia ada satu level, satu peringkat yang kita tengok, dia berniaga agak serius daripada umur 12 tahun sampai umur kat 37-38 tahun. Nabi Muhammad dia quit tau, umur 37 tahun. Dia quit untuk tidak menjadi seorang businessman, usahawan, umur 37 tahun, 38 tahun. Saya kena betul, ada orang kata Nabi Muhammad kerja apa lepas jadi Rasul. Nabi Muhammad lepas jadi Rasul ada isu kewangan yang lain. Ruziqtu bil ghanimah, dia dapat harta ghanimah, dia dapat 1/5 daripada tanah faid. Ada isu yang lain. Tapi Nabi quit betul-betul, umur 37-38, dia dah mula stop berniaga secara serius. Kita mungkin nampak macam kenapa dia stop, patut dia berniaga lah, kerja lah sampai mati. Betul. Jack Ma. Jack Ma ada pencen, betul? Betul Ustaz. Kenapa dia pencen? Dia dah retire dah sebab dia dah banyak duit. Dia dah dapat apa yang dia nak. Betul? Dan dia dah satu peringkat, dia bukan nak dia seorang saja jadi macam diri dia, dia nak orang lain juga jadi macam diri dia. Ya, betul Ustaz. Betul? Ramai milioner yang kita jumpa, saya ingat Najib lagi jumpa ramai.
Saya ni ceramah-ceramah masjid-masjid, jumpa ramai orang yang dah jadi jutawan, yang dah satu peringkat, dia jumpa kita, dia bukan tak nak buat sale, tapi sale tu jalan untuk dia. Duit yang jalan untuk dia. Dan waktu itu apa yang dia buat? Dia banyak buat CSR. Dia banyak turun padang. Dia ulang alik Kemboja. Dia ulang alik dekat Sri Lanka, dekat Sudan, buat bantuan masyarakat. Subhanallah, sebab dia dah berjalan. Itulah Rasulullah SAW. Dia orang yang sangat strategik, orang sangat dinamik. Dan kalau kita nak sebut orang kaya dalam sejarah, 10 orang dijamin syurga, Nabi pernah sebut 10 orang dijamin syurga. Betul, Ustaz. Majoritinya adalah millionaire. Yang dalam senarai itu, Ustaz, Yes. Okey, antara orang terawal masuk Islam adalah Abu Bakar. Okey? Betul. Selepas Khadijah. Khadijah millionaire. Antara yang terawal juga adalah Abu Bakar. Okey, Ali bin Abi Talib, Ali ni susah, miskin. Okey, kita tak apa, Ali miskin, betul? Ada sahabat betul. susah? Ya, ada. Tapi nak sebut Abu Bakar As-Siddiq, kesan kehebatan usahawan yang bernama Abu Bakar Islamkan hampir 6 orang sahabat yang dikatakan sebagai milioner. Abdurrahman bin Auf, milioner. Okey, Talhah bin Ubaidillah, milioner. Zubair Al-Awwam, milioner. Sa'ad bin Abi Waqqas, milioner. Abdurrahman bin Auf, milioner. Okey, siapa yang bawa masuk tokoh-tokoh jutawan ini ke dalam agama Islam? Yang bawa masuk, dia bukan orang biasa-biasa. Dia juga seorang milioner, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bukan As-Sandok As-Siddiq lah. Betul tak? Saya nak cakap, okay, ada orang, dia boleh tarik orang tertentu yang kita tak boleh tarik. Betul tak? Betul. Saya bagi ceramah. Ada orang mungkin yang rock, mungkin ada ketika dia rasa macam, ustaz-ustaz kot, kami geng lain. Ada ketikanya begitu. Saya bagi contoh Abang Amy Search lah. Abang Amy Search. Kenal Amy Search? Tak kenal makro. Kenal, Ustaz. Lagu dia legend, Ustaz. Okay, Abang Amy Search, saya pernah lah photoshoot dengan dia, sembang dengan dia. Abang Amy Search pernah sekali ada show kumpulan Metallica. Metallica ni buat show dekat Singapura. Bila dia buat show kat Singapura, orang semua pakat beli tiket, beratus-ratus ringgit tau beli tiket untuk pergi ke konsert Metallica. Abang Amy Search, dia cerita dekat saya, dia tak beli tiket. Dia dijemput oleh Metallica kerana dia ikon rock Malaysia. Singapura punya event manager panggil dia datang. Bagi seat khas. Dan dia pun dengan kawan-kawan dia pun ramai nak ikut dia. Tiba-tiba, dia tengok tarikh konsert tersebut jatuh pada hari Maulidur Rasul. Okey? Tarikh Maulidur Rasul. Dia sebut dekat saya, dia kata, Ustaz, macam itulah style dia kan. Ustaz, saya dapat jemputan tau pergi ke konsert dekat Metallica dekat Singapura. Tapi Ustaz, tarikh tu macam tak kena lah. Kena dengan tarikh apa? Maulidur Rasul lah. Saya pun cancel tak. Saya telefon kawan saya. Saya kata saya tak jadi pergi. Nak jadi cerita. Berpuluh-puluh orang yang dah beli tiket. Yang nak pergi. Dah plan perancangan nak pergi dengar konsert tersebut. Kawan-kawan dia semua pun tarik handbrake. Semua tak jadi pergi. Hanya kerana Abang Amy Search ikon rock tak pergi, yang kau tak berapa nak ikon ni, tak payah pergilah. Okey, saya nak sebut ada orang dia boleh tarik. Betul? Betul, Ustaz. Dia mempengaruhi orang tu. Ya. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq boleh mempengaruhi jutawan-jutawan ini. Dan sebab itu apabila kita tengok perkembangan Islam pada awal menunjukkan sangat hebat dan sangat pantas, salah satunya dengan pengukuhan yang berada di tangan sahabat Nabi. Apa dia? Kekuatan insan-insan yang kaya. Sahabat Nabi kaya di tangan, tapi dalam jiwanya ada Allah SWT. Sebab itulah bila Allah dalam hati mereka, semayang mereka tak kurang dengan kekayaan mereka. Zikir mereka tak kurang dengan sel yang tinggi mereka. Iman mereka tak berkurang dengan apa yang Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah. Semayang, qiraatil Quran, baca Quran, tahajud mereka tak pernah berkurang, makin bertambah setelah Allah bagi sel yang meningkat untuk mereka. Akhirnya Allah bagi apa? 2/3 dunia. 1/3 dunia
berada di tangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. 1/3 dunia. Dalam hati mereka ada Allah, 1/3 dunia Allah bagi. Kita bimbang hari ini, kita ini dalam hati kita ada dunia saja. Tapi kat tangan kita nothing. Tak ada apa-apa. Apabila Betul, Allah ada dalam hati, insya-Allah kita akan menjadi sultan bagi dunia ini. Apabila Allah ada dalam hati. Sebab itulah benda ini kena perlu diterap bagi orang faham. Sahabat Nabi, dia kaya di tangan. Tetapi apa yang berlaku? Dalam hatinya ada Allah SWT. Itulah Ustaz, apa yang saya dapat. Saya pun dapat banyak benda yang saya rasa ikhlas. Saya kata pertama kali saya dengar. Sebab kita jarang mendengar sirah yang diceritakan betapa sahabat yang kaya ni, dia tak diceritakan. Biasa hanya dilistkan, okay, ni senarai 10 sahabat yang paling kaya. Sahabat yang dijamin syurga. Tapi tak diceritakan profil mereka ni sebenarnya adalah usahawan, mereka ni dermawan, mereka ni jutawan. Yang kita tahu, orang Islam ni adalah susah. Kan? Pergi masjid tu mesti naik motor cabuk je. Tak boleh naik kereta kenderaan terbaik. Kita tak diceritakan mereka ni menunggang kuda yang terbaik pada zaman tu. Ya, betul. Kan? Zaman lah ni tak boleh lah tiba-tiba nak ikat kuda kan. Takut nak ikat, nak tambat kuda tu kan. Susah pula kan. Jadi tapi kita memang ada dalam waktu period di awal, kalau kita tengok sejarah, memang kenapa mereka jatuh miskin, salah satunya mereka diboikot ekonomi mereka. Itu waktu zaman di Mekah. Tapi zaman otak dia orang ada otak marketing lah. Otak orang bisnes. Sebab tu Abdul Rahman bin Auf bila dia sampai dekat Madinah, ingat tak kalau ikut sejarah? Betul. Abdul Rahman bin Auf dapat sampai ke Madinah, dia jatuh macam-macam. Orang boikot Utsman bin Affan di Mekah. Mereka jatuh miskin sekejap, tapi bila mereka pergi ke Madinah, mereka tak minta banyak, Najib. Mereka minta apa? Mereka minta pasar ya. That means mereka dah ada ilmu menjual. Betul? Dah ada ilmu sales marketing tu. Ya, dia ada skill marketing dah. Dia cuma memilih platform dan tempat yang betul. Ya. Akhirnya menjadi juga jutawan balik. Betul? Dia ada ilmu, dia ada strategi, dia ada kemahiran dan dia senang untuk naik semula Ustaz. Ya, kalau dia ada skill, ada ilmu dan ada kesungguhan, insya-Allah. Jadi tu yang saya nampak, saya tertarik dengan Ustaz ceritakan tadi. Bila kita kuat keuangan, kan, sebab kita Islam disokong pada peringkat awal oleh jutawan-jutawan yang menyokong Islam. Jadi Islam itu dapat disebar luaskan dalam masa yang pantas, betul Ustaz? Ya, itu kekuatan. Saya bagi contoh satu lah. Ini mungkin orang tak nampak. Orang tak nampak. Kita pernah kes berlaku dekat Kampung Keramat, pembakaran terbakarnya Mahat Tafiz. Ingat tak lagi? Yang terbakar Mahat Tafiz. Jadi kita pun buat kajian lah, orang tengok. Ada yang bakar tu pelajar tau. Ada pelajar-pelajar yang tidak bersekolah. Okey, pelajar yang tidak bersekolah. Bila kita cek balik, kenapa pelajar ni tak sekolah? Kalau kena buang sekolah, boleh merayu tak? Dengan KPM kita bincang KPM beritahu, dia kata, Ustaz, kalau pelajar tu kena buang sekolah, dia buat rayuan, sekolah wajib menerima dia. Selagi mana bukan kes juvana, bukan kes jenayah. Ya, okay. Jadi, kenapa dia tak merayu? Kenapa dia tak sekolah? Bermaksud dia tak merayu. Betul? Dia tak sekolah, kenapa dia tak merayu? Kita pun membawang lah. Kita pun cakap lah, apalah mak dia begini-begini, mak dia tak fikir ke anak dia nak sekolah. Jadi bila kita pergi cek, Najib, cek balik, okey, bukanlah kata student yang bakar Mak Tafiz tu. Bila kita pergi cek, rupanya suasana di rumah-rumah PPR. Saya banyak terlibat dengan unit-unit badan-badan asnaf, zakat dan sebagainya. Okey, bayangkan Najib, satu rumah PPR, satu rumah ada 17 orang. Ada 17? Satu rumah, ya, ada 10 orang. Adik ipar umur 17 tahun, abang ipar satu bilik. Okey, kita nampak macam tak ada apa, tapi kes sumbang mahram sangat tinggi. Na'udzubillah, saya cakap tak semua, tapi ada berlaku begitu. Lalu kita jumpa dengan makcik ni, kata kenapa anak makcik duduk kat bawah tak sekolah, makcik tak hantar ke anak makcik mengaji Quran dan sebagainya. Jawapan makcik ada sebahagian saya jumpa, dia kata, Ustaz, pagi hari saya berniaga nasi lemak. Lepas tu saya jadi cashier dekat shopping complex. Lepas tu tengah malam pula saya jadi security guard. Suami saya penagih dadah. Suami saya tak pulang ke rumah. Dia buat kerja semua benda ni. Dia cakap, Ustaz, bila saya nak mendidik anak saya tentang Quran? Bila saya nak didik anak saya tentang ilmu agama? Saya kena fikir apa benda yang saya nak sumbat masuk dalam mulut anak-anak saya. Itu penting.
Saya tak fikir tentang didikan, saya fikir tentang hidupan. Bermaksud, bila kita tak ada sesuatu di tangan, agama boleh tergugat dalam hati kita. Seperti Nabi pernah menyebut, kadal faqr an yakuna kufran. Boleh jadi dengan kefakiran, kamu boleh jadi kufur. Dia boleh menggugat kamu. Sebab tu kita bukan nak suruh, nak kata orang miskin itu jahat. Tak. Ada yang miskin yang betul-betul tak boleh nak OKU-nya, kesukaran bekerja. Ada. Dan ada yang miskin kerana malas. Betul, ada juga. Betul. Jadi, jangan banding-bandingkan. Cuma, saya nak sebut, dengan apabila tidak ada sesuatu di tangan, maka agak sukar untuk kita menjaga iman. Boleh berlaku. Ada juga orang yang banyak sangat di tangan. Tapi iman pun ke laut. Ada juga. Ada. Kalau boleh, ada kecukupan di tangan kita, insya-Allah. Dalam hati kita istiqamah, taat pada perintah Allah. Itulah Ustaz yang berlaku sebab alhamdulillah siang tadi pun kami berpeluang melawat ke kampung-kampung di sekitar Keluang ni, juga melawat projek PPR tu, di mana menempatkan orang yang tidak berkemampuan. Even petang tadi Ustaz, ada yang menariknya adalah saya jumpa seorang pakcik ni, umur dia 78 tahun Ustaz. Ya. Dia duduk di PPR dan dia tunjukkan saya album yang dia berlakon sebagai pelakon pembantu pada zaman P. Ramlee. Dia pakcik ni berlakon Laksmana. Last kali dia berlakon adalah dalam Laksmana Doremi. Top tu filem tu. Jadi dia tunjukkan saya Ustaz, album-album dia bersama dengan Tan Sri P. Ramlee, dia berlakon sebagai aktor. Dan suara dia Ustaz memang klasik. Dia pandai menyanyi pakcik ni tadi. Ya. Alhamdulillah, tapi apa yang saya tanya dia kan, "Cik, apa orang rumah mana?" Dia kata, "Rumah saya dah meninggal." Tapi dia kata bila saya dengar lagu-lagu P. Ramlee kan, saya macam sedih sebab dia teringatkan isteri dia. Ni pakcik ni tadi, Ustaz. Okay. Kita melawat di rumah PPR. Kalau di Keluang kita panggil PPR JKR. Okay. Nama tadi kita lupa. Nanti kita check balik. Tapi dia tunjuk saya album-album tu. Dan apa yang menyedihkan, kita tahu kan Ustaz, ramai orang kita, orang seni kita, tapi di hujungnya mereka ni tak mampu nak menyimpan. Mereka ni tak mampu, tapi mereka ni tak dikenang dan tak dibantu. Kalau kita tidak ada usaha. Dan saya alhamdulillah Ustaz hari ni, kita bawakan usahawan-usahawan di bawah bimbingan kami yang kita panggil Ultimate Circle. Jadi mereka ni datang, ada yang datang daripada Negeri Sembilan tadi, yang daripada Johor. Mereka ni pun datang untuk turut sama menyumbang kepada rumah-rumah PPR tadi. Dan itulah Ustaz, bila kita tengok keadaannya do'if. Kan kadang-kadang rumah tu kecil, yang duduknya tu ramai. Kan? Dan mereka ni tidak ada kemampuan. Jadi bila kita turun ke padang ni Ustaz, dia menyebabkan kita rasa macam aku kena buat bisnes ni lebih baik supaya aku boleh bantu lebih ramai orang. Itu tak masuk Ustaz, kita tengok syndrome Down, dia Down syndrome, betul. Dia jaga, makcik ni jaga adik dia yang umur dia dah 51 tahun, adik yang Down syndrome ni. Ya, betul. Kan? Tapi kita nampak dia sangat seraga dengan rumah banjir. Ada satu kawasan Ustaz di Keluang ni, dia hujan sikit banjir. Tapi dia tidak ada pilihan, dia kena duduk situ juga. Tak ada pilihan. Jadi inilah yang kita bawakan usahawan-usahawan kita ni, yang ramai juga cakap dengan saya tadi, sebenarnya ni adalah mereka mengaku ni baru pertama kali. Sebab tak ada orang ajak Ustaz selama ni. Jadi kadang-kadang dia mungkin berasa malu, mungkin nanti kan, pasal tadilah saya tanya Ustaz, orang cakap mungkin kau ni tak ikhlas, kau nak menunjuk. Tapi bila kita buat benda ni bersama-sama dalam satu kumpulan, benda tu jadi lebih pengalaman barulah Ustaz, dan untuk kita pun sama-sama menyumbang lebih banyak lagi kepada masyarakat kita yang hari ni, macam Ustaz cakap lah, banyak sangat isu-isu sosialnya kan, isu anak luar nikah, sumbang mahram, terlalu banyak Ustaz hari ni berlaku. Betul Ustaz? Yalah, kita bimbang benda-benda macam tu boleh mengganggu iman. Betul. Macam saya ingat macam apa yang Najib buat dengan kawan-kawan tu, pergi ke rumah-rumah. Ya. Betul, kadang-kadang ada benda yang bab dunia ni kita kena tengok juga orang bawah. Betul. Saya pun niaga juga Najib. Saya pun niaga juga. Saya follow Ustaz. Tapi kita berniaga ni kan, saya berniaga, tak apalah kita tak mau cerita saya berniaga lah. Lagi panjang pula cerita berniaga. Cuma saya nak sebut sikit, waktu PKP baru ni, satu detik yang sangat-sangat menggugat hati saya lah. Jadi kita ceramah ke orang, sabar, ini ujian Allah. Kena kat kita Najib, tersandar Najib.
Betul. Seminggu saya duduk buat, seminggu saya duduk atas tikar sejadah. Sebab kita berniaga musim raya, tiba-tiba baju tu tak boleh jual sebab raya dibatalkan. Betul Ustaz, Betul. the stock dah ready Ustaz. Stok dah ready. Kita dah ambil duit funder. Okey, saya tak mau panjang-panjang pasal bisnes, semua saya nak sebut. Waktu tu kita down. Down ni Tuhan saja yang tahu. Tapi Betul. apa yang membuatkan saya kuat? Salah satunya yang membuatkan saya kuat adalah bila saya turun, saya jumpa dengan orang yang lebih susah daripada saya. Ya. Mendatangkan kita syukur. Bila kita syukur, sebelum ni kita hanya komplain. Aku nak apa yang dia dapat. Aku nak apa yang dia dapat. Betul. Dia mencabar kita. Dia buat sale begini, aku nak begini. Betul. Dia mencabar kita. Kalau dia boleh buat, kenapa aku tak buat? Betul. Tapi dalam satu masa yang sama, bila kita komplain, rupanya bila kita jumpa dengan orang susah, dia cakap, Ustaz, saya teringin nak jadi macam Ustaz. Saya teringin. Rupanya ramai orang cemburu apa yang kita dapat. Sedangkan kita cemburu apa yang orang lain ada. Akhirnya baru saya sedar, rupanya kadang-kadang kita kurang bersyukur. Bila kita bersyukur, ini salah satu ilmu syukur adalah macam apa yang dibuat petang tadi lah. Pergi bantu orang, ialah kenal orang. Saya ingat waktu saya buat korban dekat Indonesia, kan, jadi habis korban, kita buat korban, raya korban lah. Habis korban, kita pergilah jalan kampung, puasuk kampung-kampung belakang. Sampai satu kampung tu makcik tu bawa, ni ada rumah susah ni, pakcik ni umur 80 tahun lebih. Indonesia ni cerita macam sinetron lah sikit kan. Bila kita masuk rumah, pakcik tu atas tilam. Bila dia atas tilam, mata dia tak nampak. Dia dah macam, anak dia perempuan seorang, cucu dia punya ramai. Anak perempuan dia, suami dah lari. Suami orang Malaysia. Ada cerita lah. Okay. Jadi, bila saya waktu tu, duit tak banyak. Orang bagi sumbangan. Kita bagi duit sumbangan orang juga. Jadi kita kata, Haji, Cik, saya daripada Kuala Lumpur. Cakap pun bunyi macam nak Jawa tak Jawa lah. Kami daripada Kuala Lumpur. Kami nak bagi sumbangan daripada orang di Kuala Lumpur. Ini duitnya, ini ongkosnya. Dia ni, orang Indonesia ni, bila dia cakap, bunyi itu sedap. Betul tak? Betul. Bahasa dia indah. Mata dia tak nampak, dia peluk saya. Lepas dia peluk, dia ambil duit. Lepas dia ambil duit, dia cium duit depan kita. Jadi, duit tu sebenarnya agak-agak berapa ringgit? Berapa ringgit Ustaz? Rupiah ke ringgit Ustaz? Ringgit ke rupiah masa tu? Kalau anggap dengan ringgit, dia memang bagi rupiah. Tapi kalau dengan ringgit, tak sampai RM30. Tak sampai RM30. Biasa orang bagi sumbangan ni RM50 lah kita kata kan. Paling kurang satu rumah RM100 lah lebih. Tak sampai RM30. Dia cium duit. Bila dia cium duit, ni kata orang Indonesia punya suara, punya bahasa, dia tadah tangan adik. Dia tadah tangan, dia menangis. Ya Allah, Engkau murahkan rezeki anak ini. Rezeki turun melaluinya. Daripada jauh dia terbang untuk beri kepadaku. Rezeki aku datang dari tempat yang jauh. Murahkan rezekinya. Sepanjang dia punya doa. Saya menangis. Daripada tak mau menangis, saya menangis. Hebat doa tu Ustaz. Hebat doa dia. Dan dia benar-benar mengajar saya erti nilai RM30 sekalipun perlu ada rasa syukur. Akhirnya kita belajar. Kita dapat kekuatan. Untuk nak jadi orang hebat, ada ketika kita kena tengok juga orang yang susah. Supaya kita boleh syukur dan dia macam spring tadi. Lagi tarik macam elastik lah. Lagi tarik ke belakang, dia boleh bawa momentum ke depan. Untuk kita nak banyak membantu orang. Betul. Macam Ustaz kata tadi kan, ibarat kita nak ke depan, kita kena tarik hole ke belakang. Untuk kita berada di atas, kita kena turun di bawah Ustaz. Betul Ustaz? Ya betul. Nak bantu orang banyak. Jadi beradik kita. Jadi tapi kalau Ustaz terangkan macam tu, betapa pentingnya Ustaz ni untuk kita menjadi seorang umat Islam, apatah lagi seorang usahawan yang jutawan, yang mudah-mudahan dia boleh menjadi orang yang dermawan yang boleh memberikan lebih banyak sumbangan kepada orang. Cuma Ustaz, cabaran dia macam ni Ustaz. Bila kita nak berjaya, Ustaz, bisnes ni Ustaz, ada orang kata bisnes ni senang, mudah. Ya, memang. Kalau kadang kita termimpi Ustaz, pagi besok dah buka, boleh berniaga depan rumah. Malam ni kejap lagi tahu terfikir, kita boleh posting kat social media, kita nak jual apa benda. Kita boleh senang mulakan perniagaan. Tapi betul. Ustaz ada pengalaman berniaga. Ustaz pun tahu, bukan senang berniaga.
Okay, saya pernah bercakap dengan mentor saya, Dr. Haji Azan Osman. Dia ada tulis satu buku, Mudahnya Berniaga. Saya cakap, Dok, saya tak setuju mudahnya berniaga. Kalau mudahnya berniaga, saya tak belajar sampai 6 tahun dengan Dok. Saya cakap dia, boleh tak kita tukar tajuk buku ni kepada susahnya berniaga? Ataupun mencabarnya berniaga. Jadi kat situ macam Ustaz kata tadi, bila COVID datang, ramai orang panik. Saya sendiri pun panik Ustaz. Kita ni Ustaz jenis orang yang bekerja, orang yang sentiasa pergi office. Tiba-tiba Ustaz, mati kutu duduk rumah. Betul. Kita menangis pada Allah, kita minta macam mana ya Allah, macam mana nak bergerak bisnes ni. Jadi dia ada cabaran untuk kita ni nak mencapai kejayaan tu. Cabaran demi cabaran pastinya akan datang macam, ialah surah Insyirah sebut, inna ma'al usri yusrah. Setiap kepahian itu disertai kesenangan. Tapi kita ni selalu nampak yang susah. Kita tak nampak yang senang tu. Kita tak nampak di sebalik hujan lebat ribut, ada pelangi yang cantik. Ya, betul. Jadi cabarannya Ustaz, ada orang kata, alamak, aku ni kenapa buat tak jadi? Kenapa aku masih lagi tak kaya? Sehingga dia kata, agaknya ini bukan rezeki aku kot. Kan? Agaknya aku ni ditakdirkan susah. Dan dia mula menyalahkan takdir. Apa pandangan Ustaz kat situ? Sebab tu bila datang angin, kita anggaplah COVID, PKP ni bagaikan angin ribut yang datang. Tu orang buat bisnes. Tapi ada orang bila datang angin ribut, dia pasang tembok, betul? Supaya Betul. terhalang angin ribut. Betul. Tapi ada sebahagian orang, dia pasang kipas, boleh jadi kincir angin. Kita pilih kita nak jadi yang macam mana. Sebab itu ada orang datang COVID, saya tak minta datang pun. Bila PKP, subhanallah, rezeki dia mencanak-canak. Sebab dia pasang kipas. Okey? Ada orang dia buat tak tahu je, dia redah je, dia biar, akhirnya hancur bisnes dia. Sebab tembok pun tidak, kipas pun tidak. Jadi kita pilih kita nak buat yang macam mana. Sebab tu, bila kita cerita tentang, apa tadi, yang last tadi tu, sebut tadi? Cabaran itu, disalahkan takdir. Aku ni tak boleh kaya lah. Saya ingat ada orang, adalah surah Yusuf, ada sebut tentang orang yang putus asa. Dia sebut, siapa yang putus asa, orang itu adalah orang yang kufur. Saya Orang bila putus baca asa ayat ni, saya kufur, cek. Ustaz. Ya, saya cek. Takkan putus asa kufur. Orang gagal dalam SPM, takkan kufur. Kalau dia putus asa, orang buat bisnes, putus asa, takkan kufur. Saya cek balik, kenapa dikatakan kufur? Sebenarnya, Tuhan nak bagi tahu. Kamu yang putus asa tu, kamu rasa segala masalah dalam dunia, kamu seorang selesaikan. Kamu lupa tentang Allah boleh menyelesaikan juga masalah kamu. Jadi orang yang putus asa, dia rasa macam segala-galanya tak boleh selesaikan. Sebab dia dah try dah, tak boleh. Dia lupakan Allah SWT. Akhirnya dia salahkan takdir. Itu kesilapan manusia. Okay? Dia suka salahkan. Sebab itulah, saya tak boleh sangka buruk dengan Najib. Najib jangan sangka buruk. Kita sesama manusia tak boleh sangka buruk. Apatah lagi nak sangka buruk dengan Allah SWT. Saya nak minta funder, minta Najib bagi sikit kat saya lah, contohlah. Saya nak minta duit dekat kawan saya. Kalau saya sangka buruk dekat kawan saya pergi jumpa dia, saya cakap engkau ni kedekut. Dalam hati kita pun nak minta, tak minta sebab belum tentu dapat ni. Dia ni pula susah nak bagi duit. Sangka buruk dengan dia pun tak rasa nak bagi dekat kita. Betul? Tapi kita dengan Tuhan, ada sebahagian orang sangka buruk dengan Tuhan. Dengan merasakan Tuhan tak boleh selesai masalah aku. Itu masalah yang besar. Sebab itu bila kita hadapi masalah, kita jangan salahkan takdir, ketentuan. Tuhan bagi kita ada upaya dan tenaga untuk kita berubah. Kita tak berubah, susah. Badan kita makin hari berubah. Saya dah 10 tahun, Najib. Saya bukan imam muda dah, Najib. Saya dah imam tua dah. Muda lagi tu, Ustaz. Saya dah sebut dah banyak kali dah. Tubuh badan kita hari makin berubah. Cara fikir kita mungkin berubah. Betul? 10 tahun dulu punya cara marketing mungkin tak sama dengan hari ini. Betul? Kalau kita tak belajar, when you stop learning, you start lying. Saya kalau mengajar agama pun, kalau saya stop belajar, maka saya akan mula merapu. Saya ingat sama macam orang buat marketing, betul? Hari ini kita cakap benda ni, mungkin tahun depan tak boleh guna dah point yang sama. Betul. Jadi benda tu kena berubah. Badan kita berubah. Jadi kita kena berubah. Tuhan bagi peluang untuk kita berubah. Aku bagi kepada engkau umur yang panjang. Engkau yang kena berubah. Ramai orang yang salahkan takdir. Akhirnya dia jadi macam sebahagian yang kita jumpa, saya ada jemaah jiran saya, dia bawa teksi. Dia tak nak berubah, tak nak belajar pakai internet. Akhirnya dia tak bawa teksi.
Last sekali bila kita pujuk-pujuk, maka dia pun buat Grab. Boleh hidup balik. Betul? Ada benda yang lebih susah Dia daripada berubah. susah. Betul? Ada benda yang lebih susah daripada susah. Najib pergi ke perumahan-perumahan tu kan. Jumpa dengan orang kan. Ada macam-macam gelagat. Ada yang betul-betul susah. Ada yang kita jumpa, kita tengok dia bukan susah. Tapi dia tak nak berubah. Betul. Ada. Okay? Ada. Jadi sebab tu ada benda yang lebih susah daripada susah. Namanya hijrah. Namanya berubah. Ada orang sanggup hidup susah. Sanggup, tak apalah. Sale saya dapat ratus sebulan pun tak apa. Betul? Betul tak? Tak apa, sale saya dapat 300 sebulan pun tak apa. Dan tak apa, susah pun tak apa. Daripada saya nak berhijrah, cara saya berniaga. Daripada saya nak berhijrah, itu masalah manusia. Sebab tu agama ni tak begitu. Kita kena ingat setiap orang kena ada kekuatan seperti mana sahabat-sahabat Nabi, orang yang dah berjaya. Mereka duduk Madinah lain, mereka duduk Mekah lain. Allahuakbar. Jadi ada masanya Ustaz bila kita mendapati contoh macam bila Islam tu diasak sehingga diperintahkan untuk hijrah, maka mereka ni sanggup hijrah. Dan bila hijrah tu Ustaz tak senang sebab kita dah biasa selesa. Contohnya dia dah biasa duduk Mekah. Macam saya Ustaz duduk Keluang, Ustaz nak suruh saya duduk Shah Alam, memang tak. Kan kita kat sini tak biasalah Ustaz dengan jam apa segala bagai. Okay. Tapi ni Rasulullah dan sahabat yang dah biasa dengan Mekah kan, mungkin culture di Mekah kan, tiba-tiba terpaksa berpindah ke Madinah. Dan kat situlah orang putih cakaplah Ustaz, change is pain. Ya, betul. Kita dengar pain, masih ni kita dengar ni senang Ustaz, tapi bila kita dah start buat Ustaz, sakitnya tu di sini. Kan? Jadi apa pandang Ustaz? Apa yang kita nak buat ketika macam Rasulullah kan nak hijrah bukan senang, ditemani oleh Saidina Abu Bakar. Kan Abu Bakar punya melindungi Rasulullah sehingga disengat, tak silap saya, kali jengking. Betul Ustaz? Betul. Sirahnya tu. Bukan senang. Tapi kita sebagai seorang usahawan, ketika kita mula nak berubah Ustaz, tak mudah, tak senang. Kadang-kadang mungkin itulah macam Ustaz cakap tadi, saya dengar pun ngeri Ustaz. Bila kita kata orang yang berputus asa adalah kufur, dan bila Ustaz jelaskan tu, ngeri. Na'udzubillah, tak nak berlaku benda tu pada kita. Kan? Tapi kadang-kadang kita ni manusia lemah, kadang-kadang kita ni terlupa Ustaz yang bahawa benda ni datang, baik buruk datang dari Allah Ta'ala. Dan apakah Ustaz rasa amalan-amalan yang kita perlu lakukan Ustaz ketika kita menghadapi pain tu, kesakitannya nak berjaya tu, nak berubah Ustaz cakap tadi, hijrah tu tadi, apakah amalan-amalan yang sesuai dilakukan oleh golongan usahawan ni Ustaz? Okey, baik, cantik soalan tu. Sebab saya sambung balik cerita saya tadi tu. Tentang tadi kan, sebab ada orang cakap saya pun rasa pain, sakitnya di situ. Kan? Betul. Kita cakap pandai, kita cakap pandai. Anda semua kena sabar, anda semua. Tapi kita yang struggle ni, okey, apa yang kita buat? Okey, apa yang saya buat? Saya waktu tu saya kongsi sikit. Sebab dalam bisnes ni, kita kadang-kadang kita tak boleh jadi juara dalam semua bidang. Kita kadang-kadang kita kena juara dalam bidang kita, tapi belum tentu juara dalam semua bidang. Betul? Ada orang dia pandai buat food, tapi belum tentu dia pandai buat servis. Ada orang pandai buat fashion, belum tentu dia pandai buat kerja-kerja kontraktor, tender-tender tertentu. Ada orang bidang-bidang masing-masing. Jadi kita perlu cari mentor yang betul. Mentor yang betul. Okey, Allah jadikan manusia ini semuanya tidak perfect. Yang perfect adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perfect. Bila kita tak perfect, ada sudut yang bagi kita sempurna. Salah satunya adalah circle yang betul. Circle yang betul. Okey, jadi waktu saya down waktu tu, sale tengah teruk, kedai tak boleh buka, kita dah ambil duit punya banyak, duit funder, kita dah kilang, dah buat baju, kedai tak boleh buka, jawapan kerajaan pun tak bagi tahu lagi bila PKP akan berakhir. Dah masuk separuh dah Ramadan dah. Apa yang saya dapat ialah saya mula call orang-orang yang positif. Saya call semua kawan-kawan yang mungkin dalam satu level tu dia kompetitor. Okey, dia kompetitor, tapi saya call. Saya cakap lah, saya tak pandai lah berniaga online, saya tak pandai marketing ni, tolonglah saya tak berapa cerdik. Kita mengaku, cakap. Akhirnya apa yang dia buat, rakan-rakan ni semua membantu. Dan dia kata, Ustaz
Ustaz jangan negatif, Ustaz jangan negatif, Ustaz jangan negatif. Sebab waktu tu saya dah buat Google Meet kan. Zoom meeting. Okey. Kan Zoom meeting waktu tu semua pakai Zoom meeting. Work from home. Betul. Dia orang work depan kita pun kadang-kadang work tak berapa nak work, tiba-tiba work from home. Memang tak work dah, kita dah rasa staff kita ni. Jadi bila kita buat meeting, Zoom meeting tu, saya pun kadang-kadang bila kita nak selamatkan syarikat, kadang-kadang kita hilang kesabaran. Saya rasa sedih. Saya marah staff-staff saya. Staff saya semua terdiam dalam Zoom. Staff pelik. Awak ni garang semacam ni. Seminggu meeting, saya cakap, semua tak mau jawab. Semua diam. Grup WhatsApp semua tak mesej. Padahal duduk kat rumah. Kita waktu tu, apalah dia orang buat kat rumah ni. Entah-entah tengah tidur kat rumah. Okey. Akhirnya bila ditegur oleh kawan-kawan yang circle yang betul, Ustaz kena positif. Ustaz kena sangka baik dengan Allah. Ustaz jangan sangka buruk dengan Tuhan. Ustaz kena bagi sesuatu yang baik untuk staff Ustaz. Hanya orang yang dadanya lapang, macam dia sebut tadi. Alam nashrah laka sadrak. Orang yang panik lebih cepat mati. Orang yang berenang, dia lemas, dia panik, jantungnya sempit, dia lebih cepat meninggal dunia. Jangan panik Ustaz. Nabi dah sebut, Quran dah sebut, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami buka dada kamu? Positif. Saya terus buka satu hari, buka Zoom meeting. Meeting yang selalunya saya marah-marah, semua staff diam, tiba-tiba saya tukar. Tukar-tukar saya bagi imbuhan. Siapa yang boleh buat sale begini. Saya siapa yang pergi ke pejabat lebih, saya bagi elan makan. Anda semua boleh dapat. Saya tukar style. Akhirnya, bila kita dah positif, staff kita berani datangkan idea-idea yang lain. Dalam mesyuarat, seminggu dia orang tak keluar statement, tak keluar pandangan. Sebab takut. Bila kita dah happy, tiba-tiba semua bagi, Ustaz, saya pun nak tolong Ustaz. Ustaz, kita buat begini. Idea datang. Subhanallah, sale terus tukar 360 darjah. Jadi saya nampak, rupanya antara amalan yang pertama sekali adalah dengan cara kita sangka baik dengan Allah dalam bab rezeki. Satu. Okay. Macam mana cara nak dapat sangka baik dengan Allah dalam bab rezeki? Sebab itulah bila nak dapat sangka baik, kadang-kadang kena bersendirian di tempat solat. Sembahyang jangan tinggal. Najib kena pesan, Najib ni orang yang sangat berpengaruh, ada circle yang ramai. Jadi boleh bagi tahu, solat jangan tinggal. Ketika kita solat, ketika kita sujud, kita cerita masalah kekuatan sahabat Nabi. Hari ni kita makan kurma ajwa, kurma yang kita panggil kurma Nabi, betul? Betul. Kurma Nabi ni, dia ajwa ni tak ada kat tempat lain. Mekah pun tak boleh tanam, hanya banyak ditanam di Madinah. Betul. Ulama sebut jib ajwa. Ajaibnya kurma ajwa ditanam oleh sahabat Nabi daripada dulu sampai hari ni tak habis-habis. Padahal orang pergi umrah, pergi haji, berapa juta orang beli. Tapi kenapa kurma ajwa tak habis? Berkat kerana ditanam oleh sahabat Nabi radhiyallahu an. Subhanallah, sahabat Nabi radhiyallahu an, apa kekuatannya? Ulama sebut kekuatan mereka adalah mereka selalu cerita masalah mereka dekat tikar sejadah ketika sujud. Waktu sujud kita cerita masalah. Bukan kita cakap lah. Kalau cakap batal kita semayang kan? Ya, solat kan. Jadi kita doa Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Kita dalam hati kita berdoa, Ya Allah, Engkau lah begini. Ada kekuatan pada solat. Yakin dan yakin ada kekuatan pada solat. Itu satu. Jangan tinggal. Nombor 2, jangan lupa untuk bangun di awal pagi. Yang ni sangat penting. Bangun di awal pagi ini doa daripada Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kena bangun awal pagi. Bagi orang yang tak kerja shift lah. Okey, orang kerja shift kita susah nak cerita pula. Tapi orang yang tak kerja shift nak berniaga, ini amalan oleh sahabat-sahabat Nabi. Maksudnya bukan nak sebut tentang awal pagi itu bermaksud you kena betul-betul semua orang kena bangun, ada hadis ke kena bangun awal pagi. Tak. Nak gambarkan jangan jadi orang malas. Jangan jadi orang yang malas. Anda kena rajin, anda kena berusaha betul-betul untuk dapatkan kekuatan, sambil jangan lupa tentang solat dan juga amalan-amalan lain. Saya nak share banyak Najib ni, banyak sangat. Kalau takut saya panjang pula saya duk ceramah seorang-seorang. Mungkin Najib sini ada amalan boleh kongsi, saya pun nak tahu juga. Macam Ustaz sebut tadi lah, pertama sekali bangun awal Ustaz. Tapi bukan senang Ustaz, nak memulakan benda tu dulu tak senang.
Kan? Tapi alhamdulillah Ustaz, apa yang saya dapat ketika alhamdulillah rezeki saya tahun lepas saya dapat mengerjakan haji dengan mak saya bekalkan buku Travelog Haji tu, Profesor Kamil. Okey, Profesor Kamil yang bagus. Saya baca tu, saya ikut jadual dia Ustaz. Jadi bila dia kata jadual tu balik, lepas kalau isyak tu balik awal, tidur awal supaya kita boleh bangun tengah malam awal. Betul. Saya ikut jadual tu Ustaz. Jadi kita ikut aturannya tu sebab saya bersyukur juga sebab saya dapat sampai awal 2 minggu sebelum hari wukuf Arafah. Jadi kita ada masa yang lama untuk nak bangun awal, pergi solat malam. Kat situ yang betul-betul saya rasa saya macam berubah hampir 360 darjah Ustaz. Alhamdulillah. Kebetulan pula kita bawa mak kita memang awal, memang ada kejut lah anak dia ni. Kan, mai pergi masjid apa semua. Bangun awal, tidak melepaskan solat sunat duha. Kan, bila kita di sana banyakkan tawaf sunat. Jadi saya ikut dan setiap kali ada kelas-kelas, kalau petang tu Ustaz, sebab kita nak betul-betul bersedia untuk Arafah ni. Jadi benda tu dan apa yang Profesor Kamil tu sebut, benda ni jangan hanya kat situ. Selepas haji tu macam mana? Kesinambungan dia, momentum selepas haji tu. Jangan tinggalkan solat jemaah bersama tim. Dan alhamdulillah, saya ada tim Ustaz yang akan sentiasa ketuk kita dan push kita untuk bangun awal dan tahajud. Ustaz, kalau kita buat benda ni seorang-seorang Ustaz, dia sekejap je Ustaz. Tu namanya gebang, orang Melaka cakap gebang je lebih. Tapi bila ada circle, macam Ustaz sebut tadi, ada circle yang ingatkan, bangun pagi, jom kita solat subuh jemaah. Orang lelaki kena pergi masjid. Kena pergi surau pagi-pagi. Sebab kalau kita gagal nak bangun awal pun tak boleh, macam mana kita dengan muka tak malu nak minta tengah hari. Sedangkan malaikat seawal pagi dah bergerak kan, dah nak ni siapa bangun, siapa yang wifi dia connect, nak bagi rezeki. Kita pula wifi kita disconnect Ustaz. Dan antaranya itulah saya ikut pesan-pesan Ustaz, dia kata jangan tidur lepas subuh. Banyakkan selawat sekurang-kurangnya. Masa di Mekah tu Ustaz, memang itulah saya betul-betul konsisten untuk mulakan selawat tu at least lah minimum 1000 kali Ustaz. Selawat tu. Kalau boleh lebih buat 2,000, 3,000, 10,000. Kan itu antara yang saya punya guru-guru saya, orang alim mengingatkan saya, itu benda yang saya tak tinggalkan lah Ustaz. Dan mungkin Ustaz dan bila Ustaz sebut tadi kan, kita bangun awal, kita minta, dan saya suka dengan poin Ustaz, kita kena mengadu. Tadi mengadu kepada dia melalui 3 sejadah Ustaz. Yelah, kadang-kadang sebab bab mengadu ni, ramai orang mengadu di internet saya tengok. Bukan tak boleh, boleh. Social media. Bukan tak boleh, boleh. Nak mengadu, biasalah manusia kan. Saya tak nak lah sampai strict sangat. Jangan mengadu. Tak, manusia. Kita faham. Tapi, hakikatnya, bila saya post benda yang motivasi, kadang-kadang saya sendirilah. Okay, jadi kita nak tengok cermin, kita tengok cermin diri sendirilah. Kadang-kadang bila saya post kata-kata motivasi, saya check balik, kenapa saya post ni? Bila saya check balik, aku banyak post kata-kata motivasi ketika aku sedang down. Bermaksud, apa yang ada di depan skrin untuk orang tatap, tak sama dengan apa yang aku sedang alami. Betul. Okey, sebab apa? Orang tak nampak apa yang kita rasa dalam hati kita. Betul? Orang nampak dekat Facebook, dekat Instagram. Nampak itulah kita. Tapi kalau kita semayang, kita takkan nak bohong Tuhan. Betul? Takkan. Kita nak luah, Tuhan tahu semua nak bohong apa lagi. Jadi kita akan luah sejujur dan seikhlasnya. Sejujur dan seikhlasnya. Sebab itu, kalau orang psikologi, kalau kita pergi jumpa kaunselor, dia akan cakap ke kita cakap? Kalau kita pergi jumpa dia, kita cakap, dia dengar, ya dia betul. Ya, adalah orang psikologi. Ya, betul. Dia nak suruh kita luah. Kadang-kadang benda tu tak terluah. Okey, jadi sebab itulah tempat luah yang paling baik, terapi yang paling baik adalah ketika solat. Ini yang saya rasa macam kalau Najib sebut tentang bangun tahajud. Benda ni dia nak dapat benda ni jadi habit bukan senang. Benda orang marketing lah, nak bangun awal pagi bukan senang, nak tukar habit. Kalau Stephen Covey dalam 7 Habits kan,
buku dia sebut kena buat 21 kali. Kajian barat menunjukkan kalau kita buat 21 kali, benda tu akan jadi habit. Betul. Ada kajian orang yang buat pembedahan plastik. Muka dia tambah tu tambah ni macam-macam lah. Jadi dia nak biasakan dengan tengok muka dia. Kan dia tengok cermin dia tak biasalah. Tengok ni muka aku jadi lain ni. Orang akan biasakan tengok muka dia yang baru. Nak bagi biasa tu 21 hari. Okay. Dalam Islam, dia tak sebut berapa kali. Tetapi ada wording number yang disebut dalam Quran. Antaranya wa wa'adna Musa 40 lailah. Nabi Musa bertahanus dengan Allah 40 hari. Contohnya Quran sebut hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga kamu mencapai usia 40. Najib dah 37, saya dah dekat 36. Okey. Ya. Sehingga kamu sampai umur 40. Kenapa wording 40 dalam Islam ni satu benda yang mungkin dia boleh dikaji? Kenapa jemaah tabligh keluar 40 hari? Betul? Okey. Akhirnya ada sebahagian menyebut 40 hari ini boleh menjadikan habit, apabila dilakukan sebanyak 40 kali, dia akan membentuk habit dan tabiat kita. Orang yang bangun awal pagi, dia tahajud 40 malam, betul? Dia akan rasa janggal bila dia tak bangun. Orang yang biasa bangun awal pagi sebab dia kerja, tiba-tiba waktu PKP, dia tetap bangun awal pagi. Biological clock. Orang Jepun naik train. Dia naik train ke 15. Dia nak berhenti train ke 45. Dia naik train ke 15. Dia tertidur. Dan bila dia jaga, dia boleh jaga tepat dekat stesen ke 45. Sebab dah rutin harian dia, memang itulah timing dia. Sebab badan kita ada biological clock. Ada jam-jam badan kita sendiri. Betul, sama macam tabiat. Sebab itu kita disuruh untuk solat jemaah kadang 40 waktu, 40 hari. Sebab dia boleh membentuk jiwa kita. Sebab tu kalau kita lah biasa tidur dan tidur lambat, bangun lambat, nak tukar tu susah. Betul? Mencabar Ustaz. Mencabar. Macam mana orang Dan marketing kalau dia dah tahu biasa pun Ustaz, kadang-kadang kita bangun lebih awal daripada alarm yang kita set. Alarm yang kita set. Kalau kita dah biasa bangun Ustaz, kadang-kadang kita akan bangun lebih awal sebelum alarm tu bunyi. Betul? Kan? Sebab dia dah terbiasa. Dah terbiasa. Betul? Terbiasa. Ada orang dia boleh, saya jumpa orang, ada sebahagian orang tu dia memang orang biasa je. Tapi dia setiap hari dia belanja orang makan breakfast. Wow. Without fail. Without fail. Ini usahawan kita lah, sahabat saya. Without fail. Setiap hari dia belanja. Cleaner dia jumpa, dia belanja. Hari ni tak belanja siapa lagi ni? Saya tanya macam mana dia boleh buat macam ni? Dia mula dengan 40 hari, setiap hari dia konsisten belanja orang breakfast. Akhirnya bila masuk hari ke-50, ke-60, dia balik kampung, dia tak tahu nak belanja siapa. Dia belanja last kali, dia belanja mak dia. Padahal benda tu benda simple. Ya, mak tu biasalah memang kena belanja. Tapi dia rasa tak senang. Sebab dia rasa duit dia ada lagi. Kenapa dia tak belanja? Sebab habit. Kita pun mungkin kita kena bentuk tabiat gitu insyaAllah. Baik Ustaz, kita tak ada masa yang banyak ni kan Ustaz. Right. Kita dah nak tiba kepada sesi penutup. Dan Ustaz sebenarnya, untuk sesi malam ni Ustaz, ramai juga anak murid saya ni adalah non-Muslim daripada Sabah dan Sarawak Ustaz. Ya. Dan mereka ni banyak sebut, kadang-kadang dia ikut, dia dah terbiasa sebab kita selalu sebut tentang keberkatan, tentang sedekah. Even ada juga yang dah masuk, ada yang dah convert kepada Muslim, kepada Islam Ustaz. Dan mereka pun ramai ni yang berada kat sini. Dan kita juga didengari bukan hanya di Malaysia, tetapi juga daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Singapura Ustaz. Oh, Alhamdulillah. Sekarang itulah negara-negara yang ada anak-anak murid saya lah Ustaz yang kita bimbing. Yang mereka ni adalah usahawan Ustaz. Ustaz, apakah pesanan Ustaz kepada usahawan-usahawan yang mendengar kita malam ni, yang mungkin banyak, saya sendiri pun belajar banyak Ustaz, terlalu banyak. Saya rasa lepas ni, saya kena dengar balik recording ni dan saya kena menulis apa yang Ustaz cakap, setiap benda-benda tu yang saya rasa sangat penting. Dan sebagai penutup ni, apakah yang Ustaz boleh relatekan? Selalu Ustaz, orang bercakap tentang, aku nak capai 10,000 ni, berapa aku kena belanja marketing? Orang selalu bercakap Ustaz tentang namanya return on investment. ROI. Tapi orang jarang bercakap, aku nak capai 10,000, aku nak kena sedekah berapa? Atau aku kena zakat berapa? Ataupun saya boleh panggil return on sedekah. Jadi mungkin Ustaz boleh relatekan sebagai penutup, kaitan sedekah dengan bisnes tu tadi. Okey, baik.
Cantik. Sebenarnya saya jumpa dengan beberapa tokoh. Alhamdulillah lah, rezeki kita jadi ustaz-ustaz ni kadang boleh duduk meja makan dengan milioner. Dahsyat tu Macam Ustaz. Najib lah, boleh jumpa dengan ramai orang-orang yang berjaya. Kita rezeki kita lah bila ceramah kadang duduk dengan tokoh-tokoh orang lama ni. Orang-orang dah berjaya dah. Dia orang dah satu level, dia orang pun Ustaz, saya pun nak jual rumah saya nak pergi duduk kondo. Rumah banglo besar-besar dah. Sebab dia dah rasa dah jadi kaya, orang kaya lama lah. Kita ni macam barulah nak naik sikit-sikit kan. Okay. Mohon Ustaz. Mohon Okay. Jadi kita bincang lah, sembang. Antara benda yang saya boleh kongsikan adalah mereka ni ada sesuatu yang mereka akan buat yang membuatkan kita rasa macam kita boleh jadi panduan. Salah satunya, mereka menetapkan tahun ini berapa nak bayar zakat. Bukan tahun ini, berapa aku nak dapat sale, baki itu aku akan bayar zakat, baki itu akan aku bayar sedekah. Macam mana sedekah? Macam ni. Orang tu letak target berapa aku nak sedekah tahun ini. Contoh. Macam kita letak target, okay, tahun ni aku nak buat sale 1 juta. Contoh. Sale 1 juta. Dengan 1 juta nanti boleh aku sedekah lebih kurang 20,000. Contoh. Tapi diorang ni terbalik. Diorang ni, Ustaz, saya tengok kat sekolah tu Ustaz, sekolah tu nak bangun dia kena lebih kurang hampir 800,000 Ustaz. Saya teringin sekolah tu saya buat semua daripada A to Z. Saya nak dapatkan 800,000 tu. Dia tak target dia adalah pada nilai sedekah. Then, daripada 800,000 baru dia kalkulate. Kalau aku nak bagi 800,000 free kepada orang sedekah, sebagai sedekah, aku perlu capai target berapa juta untuk dapat 800,000 untuk sedekah. Benchmark dia bukan berapa sale. Benchmark ni berapa aku nak bagi. Ramai kita jumpa, saya sebut orang-orang ramai. Okay. Dia target dia nak bawa mak dia dengan ayah dia pergi haji. Betul? Bagi senang faham. Saya nak bawa mak ayah saya pergi haji. Pergi haji lebih kurang hampir 20,000 lah kita kata. 2 orang 40,000. Okey. Dengan 40,000 itulah baru dia tak berapa target untuk dia buat sale. Kadang-kadang kita tak sale dulu. Baru berapa balance baki-baki tu kita nak sedekah. Ada sebahagian orang dia letak berapa banyak nak bagi sedekah. Baru dia fikir tentang sale aku kena capai begini. InsyaAllah. Dengan sale begini baru aku boleh sedekah banyak ni. Sebab tu saya ingat mungkin itu yang kita mungkin boleh ambil pengajaran untuk kita. Sebab kita pun teringin. Hari ni kita tengok ramai orang bagi sedekah, bagi sumbangan. Kita kata saya pun teringin nak jadi kaya macam dia. Dia boleh sedekah banyak. Mungkin orang tersebut dah sedekah waktu dia tengah dalam perolehan duit ringgit yang sedikit. Dia dah buat sedekah yang kecil-kecilan. Mungkin hari ni Allah bagi kepadanya, dia boleh bagi sedekah, dia rasa duit tu macam air saja. Sebab mungkin duit yang masuk pun macam air. Kan? Kita silap sangka. Mungkin kadang-kadang kita ini, kita rasa, okey, habis banyak mana, barulah nak bagi sedekah. Itu tafsiran yang saya rasa mungkin kita perlu pentulkan, insyaAllah. Betul Ustaz. Kat situ maksudnya dia mengutamakan hak Allah dan juga hak orang lain. Kan? Kalau dia cerita tentang sale, hak dia sendiri. Tapi betul. Utamakan hak Allah dan hak orang lain. Dan saya pernah dengar satu ayat tau Ustaz. Betapa orang ni nak describe seorang ni sangat dermawan. Dia kata rezeki dia ni masuk macam air, tetapi dia keluarkan macam banjir. Okey. Maksudnya dia menerima rezeki banyak, tapi bila dia dalam buat sedekah, dia keluar terlampau banyak, selaju macam banjir tu Ustaz. Saya dengar macam tu, saya rasa macam wow. Kan bulan puasa dia boleh bagi orang makan. Berbuka puasa tu sepanjang 30 hari boleh bagi orang makan Ustaz. So saya nampak kenapa rezeki orang tu sangat berlimpah ruah Ustaz. Yalah, tapi kita kena memanglah walaupun sedekah-sedekah juga, tapi sampai diri pun jadi asnah balik pun tak jadi juga. Okey. Betul Ustaz. Maksudnya harta yang dia ada tu dah mencukupi untuk dia nak. Macam Ustaz jumpa ramai orang kaya macam tu, orang lama yang dia dah ada reserve tu. Sebab tu Quran sebut yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, apakah itu infak? Jawapan Allah qulil afu. Infak itu adalah lebihan harta. Bila kita ada lebihan, baru kita akan bagi. Betul? Kalau kita tak ada lebihan, kita mesti nak jamu anak, mak ayah kita, bagi nafkah. Lebihan baru boleh. Sebab tu, benda tu kena faham betul-betul.
kita hari ni cuma saya kempen kalau kita semua hari ni minda kewangan. Contohnya Najib dan The Gang Circle Najib adalah minda marketing, minda orang buat sale, minda orang berniaga. Kita kena susun atur dengan baik sekarang macam mana sedekah kita itu tidak membazir. Betul. Nah, okey, bagi orang yang rajin sedekah, mungkin baru dah rajin dah. Memang saya tak pernah tinggal, saya memang sedekah sepanjang hari. Okey. Bagaimana kita nak ubah pula? Ubah dia sedekah dengan tidak membazir. Okey. Istilah ni ramai orang salah sangka. Orang kata, maksudnya kita sedekah tu bang Ustaz perlu pada saluran yang betul untuk dimanfaatkan. Strategi yang betul. Ya. Okey. Perkataan sedekah. Strategi sedekah Ustaz. Ya, strategi betul. Perkataan sedekah sebenarnya dia luas. Senyum pun sedekah. Betul? Betul. Nabi kata kamu angkat tempat sesuatu yang menghalang jalan, itu sedekah. Kamu zikir subhanallah, subhanallah, sedekah. Kamu berbaik dengan isteri kamu, sedekah. Okay, sedekah dia luas. Okay. Dalam sedekah dia ada macam-macam. Ada wakaf. Dalam sedekah ada zakat. Dalam sedekah adanya hibah. Dalam sedekah adanya apa lagi? Adanya hadiah. Sedekah luas. Okay, jadi bila kita faham konsep ni, kita akan tahu macam mana kita nak manage kita punya sedekah. Macam tadi Najib sebut, kita nak bagi, jangan ada pembaziran. Sebab kadang-kadang di gelandangan, nasi bersepah. Sebab kita tak structure betul-betul. Jadi macam kita nak bagi sedekah pun, sebab tu saya suruh fikir tadi, letak capaian berapa aku nak bagi. Aku nak buat berapa banyak. Berapa ribu aku nak sedekah. Kita orang yang kena ada strategi. Sahabat Nabi, saya sebut sahabat Nabi ada kaya ada miskin. Tapi Imam Ramli, Imam Nawawi menyebut, salah satu trademark sahabat, kalau kamu nak kenal sahabat, salah satu trademark, tak ada seorang pun sahabat Nabi meninggal dunia tanpa meninggalkan wakaf. Tak ada satu. Ini satu kelompok manusia yang sangat dinamik, yang cakap serupa bikin. Dia orang bukan plan untuk hidup di dunia, tapi plan dia orang sampai ke akhirat. Sebab itu kita kena ada minda begitu. Orang strategi, orang marketing, orang buat bisnes, dia kena ada minda begitu. Minda macam mana aku berapa banyak allocate untuk aku belanjakan kepada jalan yang betul. Sebab itu kita hari ni kita kena baiki. Yang malas sedekah kena rajin sedekah. Yang malas jadi dermawan kena jadi dermawan. Yang dah jadi dermawan, kita nak structure sistem kita menderma. Maksud wakaf ni Ustaz, kita tinggalkan dan benda tu berterusan. Okey, wakaf ni macam-macam. Betul. Wakaf ni sesuatu yang kita bagi, dia berterusan. Kita mati pun benda tu masih lagi ada. Masih berjalan. Itu sebagai contoh lah, wakaf, hadiah tu tafsirat maksud-maksud yang berbeza. Itu salah satu sistem yang ditinggalkan oleh sahabat Nabi. Walaupun kaya, walaupun miskin, mesti ada sikit. Tak banyak, sikit. Mesti tinggalkan. Maksudnya dia orang dinamik. Orang yang betul-betul strategi dalam hidup. Ada strategi. Kita takut kita jadi orang tak ada strategi. Nak berniaga pun tak tahu berapa hari ni nak beli berapa apps. Tak ada. Betul tak? Betul Ustaz. Ini orang marketing yang lagi tahu lah. You nak buka outlet, you tak ada accountant. Orang nak berniaga ni senang je. Saya bagi contoh lah, macam mudahnya niaga lah. Dr. Zizan kan. Kan? RM5, beli daripada supplier RM5, jual RM10. Niaga lah. Betul? Itu nama dia berniaga. Dapat untung RM5. Nak berniaga ni, buka meja, letaklah cok kodok, jual. Itu berniaga. Yang susahnya adalah macam mana you nak manage you punya business. Betul. Itu susah. Nak berniaga semua orang boleh berniaga. Dan berapa ramai orang berniaga, dia tak ada accountant. Bila dia ingat dia kaya, dapat 200,000 sale, cek-cek balik lah, rupanya dia dah guna lebih kurang 199,000. Tinggal 1,000 apa semua. Dia ingat dia kaya. Dia boleh cerita ke orang, sale saya 200,000. Rupanya dia miskin. Dia hanya dapat 1,000 je pun. Sebab tu, kita kena ada minda. Dalam bab sedekah pun kena ada minda begitu. InsyaAllah. Saya ingat Najib lebih tahulah. Saya panjang-panjang cakap. Maksud Ustaz kat situ adalah kita bersedekahnya pun ada strateginya. Ya. Supaya apa yang kita beri itu tidaklah menjadi satu pembaziran. Ya, betul. Perlu dirancang lah Ustaz. Betul Ustaz? Perlu dirancang lah baik. Jadi saya rasa Ustaz, saya nak ucapkan terima kasih banyak Ustaz kerana memberikan satu sesi yang saya rasa sangat banyak, terlalu banyak sangat kita panggil dia aha moment yang perlu dicatatkan dan perlu dilakukan Ustaz. Dan saya sekali lagi mewakili tim Momentum Internet
mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallah kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada live malam ni dan memberikan nasihat-nasihat yang kami insya-Allah akan pegang. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para usahawan ni, pahalanya tu berterusanlah kepada Ustaz dan keluarga Ustaz, insya-Allah, mudah-mudahan Ustaz. Doakan saya, suruh Allah. anak buah semua doakan saya. Dan boleh tak saya nak minta Ustaz last kali Ustaz untuk kita minta Ustaz doa dalam doa yang pada masa sekarang COVID dan keadaan yang kita nampak negara kita ni Ustaz, dia tidak menentu, dan mungkin sebagai penutup pada malam ni kami nak menjemput Ustaz untuk sebagai penutup membacakan sedikit doa daripada Ustaz. Boleh Ustaz? Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunlah dosa-dosa kami, Kau ampunlah dosa kedua ibu dan ayah kami. Kasihanilah mak ayah kami, ya Allah. Sayangilah mak ayah kami, ya Allah. Seperti mana mereka kasih dan sayang pada kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, tidaklah semua orang yang ada dalam program malam ini, ya Allah, bersama dengan kami penuh dengan dosa-dosa, ya Allah. Tidaklah kami meninggalkan program pada malam ini, melainkan Engkau ampunkan dosa semua orang yang hadir pada malam ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Wala hamman illa farrajtah. Ada sebahagian di antara kami, Allah, dalam keluh gelisah, dadanya sempit dengan masalah, ya Allah. Tidaklah kami keluar daripada program ini, Engkau lapangkan dada kami, hindarkan kami daripada segala masalah, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Kami sekarang, ya Allah, dalam keadaan menghadapi situasi COVID, dalam kesakitan, ada sebahagian di kalangan kami menderita kesakitan. Tidaklah selepas ini, ya Allah, Engkau jadikan kami semua diberikan kesembuhan darimu, ya Allah. Wala dainan illa addaitah. Dan ada di antara kami, ya Allah, terbeban dengan hutang-hutang yang banyak, ya Allah. Tidaklah kami selepas ini, ya Allah, diberikan kelapangan, dipermudahkan untuk melangsaikan hutang-hutang kami, ya Allah. Wala hajata min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Di kalangan kami yang hadir malam ini, ya Allah, ada hajat-hajat dan keinginan, ya Allah. Ada harapan yang tinggi, ya Allah. Tidaklah Engkau perkenankan hajat dan harapan kami, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, Kau selamatkanlah bumi kami, ya Allah, negara kami, kampung kami, ahli keluarga kami daripada bala bencana dan musibah-Mu, ya Allah. Kau kurniakan kepada kami zuriat, pasangan, anak-anak, kawan-kawan, rakan-rakan, saudara-saudara yang menyejukkan mata kami, ya Allah. Kawan-kawan yang baik, yang menyejukkan mata kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, Allah minna minkum taqabbalallahu karim. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga Ustaz kita dapat jumpa lagi Ustaz dalam program-program akan datang, insya-Allah, mudah-mudahan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, sama-sama. Insya-Allah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang menonton rancangan kita pada malam ni. Pada anda yang Ultimate Platinum, mudah-mudahan ianya dapat menjadi bekalan penting. Okey, dan bagi anda yang Ultimate Platinum, please share dalam grup kita malam ni. Di dalam MBM, Momentum Business Mentoring, ataupun Ultimate, boleh share juga dalam grup Ultimate. Dan saya nak dengar apakah benda-benda yang you all dapat. Siapa rasa best malam ni? Siapa yang rasa malam ni sangat best, dapat banyak gila? Saya sendiri pun rasa macam, ya Allah, banyaknya belajar. Okay, amazing. Saya suka dengan energi, ilmu daripada Imam Muda Ashraf. Dan mudah-mudahan kita akan datang, kita akan buat lagi banyak lagi program-program yang sebegini, yang akan memberikan anda manfaat di luar sana. Terima kasih banyak. Itu sahaja daripada saya, daripada tim Momentum, yang kita bawakan program ni, lanjutan daripada program CSR yang kita buat. Anda boleh tengok di Facebook saya, program-program sumbangan kita telah sampaikan, dan kita bawakan pula Imam Muda Ashraf untuk memberikan anda ilmu-ilmu pada malam ini.